Baiklah, untuk mengetahui perkembangan operasi mencari dan menyelamat 3 mangsa yang dikhatiri lemas dalam tragedi itu, bersedia dibacok Wakil Astro Awani Kelantan Muhammad Muhammad. Muhammad Fandi teruskan dengan laporan. Baiklah, terima kasih rakan setugas di Bukit Kewangan. Saya masih lagi berkampung di Bacok ini dan berada di jeti pendaratan ikan Kuala Kemasin. Dan apa yang dapat saya kongsikan pada pagi ini, operasi mencari dan menyelamat 3 lagi mangsa melibatkan Harun Daud 60-an, Arman Ismail 43 tahun dan juga Cik Wadi Bakar 30-an disambung seawal jam 7 pagi ini. Di mana pencarian pada pagi ini telah diperluaskan melebihi 400 batu nautika dari lokasi kapal ataupun bot yang dilaporkan terbalik, kira-kira 18.2 batu nautika dari perairan Kuala Kemasin. Dan pencarian pada pagi ini turut ditambah keanggotaan melibatkan hampir 100 anggota penyelamat, di mana 80 darinya merupakan anggota daripada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, selebihnya daripada PDRM, Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Kelantan, daripada Jabatan Perikanan dan agensi berkaitan. Dan penggunaan aset juga ditambah, selain daripada 8 buah bot milik APMN, pihak bomber juga turut menyediakan dan menghantar bot penyelamat, termasuk juga daripada Jabatan Perikanan, dan penggunaan unit udara daripada APMN menggunakan pesawat Bombardier turut dilaksanakan bagi meninjau kawasan perairan antarabangsa. Dan operasi mencari dan menyelamat ini juga turut dibantu oleh nelayan tempatan yang keluar ke laut pada pagi ini, serta nelayan asing yang mana sekiranya terdapat penemuan baru ataupun bukti, mereka diminta berhubung secara terus menggunakan alat komunikasi kepada pihak berkuasa bagi memudahkan mengesan lokasi dan sebagainya. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa Jabatan Perikanan Kelantan memaklumkan bot yang terlibat dalam tragedi tersebut telah memperbaharui lesen perikanan mereka. Ini bermakna bot berkenaan dibenarkan beroperasi untuk keluar ke laut dan membawa penumpang. Bagaimanapun berkenaan dengan SOP dan juga lesen untuk membawa pemancing dan kapasiti kapal tersebut adalah di bawah bidang kuasa Jabatan Laut. Dan setakat ini bot berkenaan berada di perairan ataupun di kawasan Kuala Besar, dan mungkin pada hari ini siasatan ataupun penggeledahan akan dilakukan ke atas bot yang diparkir di kawasan Kuala Besar. Menurut pengarah Jabatan Perikanan Kelantan, lesen bot yang ditimpa tragedi itu telah baru diperbarui dan akan tamat tempoh pada Jun 2021. Jadi kita dengarkan dulu penjelasan beliau. Secara umumnya aktiviti memancing ni sebenarnya saya khusus pada waktu PKP ni sebenarnya dibenarkan mengikut MKN pun memang ada keluarkan SOP cara untuk memancing dibenarkan sewaktu PKP ni lah. Jadi saya menjurus kepada PKP ni memang dibenarkan untuk aktiviti memancing buat masa ni lah. Jadi mungkin ada orang kata dari sudut SOP dan juga ketetapan yang dibuat oleh perikanan. Dari segi SOP perikanan kita telah berbincang dengan pihak MKN dan MKN telah mengeluarkan SOP lah sebenarnya, yang mana sewaktu PKP ni termasuk PKPP ni aktiviti memancing dibenarkan, termasuk aktiviti mencadak sotong lah mengikut kes ini. Dan dari segi masa yang ditetapkan adalah daripada 6 pagi hingga 6 petang yang ditetapkanlah sebagaimana SOP telah dikeluarkan untuk aktiviti memancing ni. Dari sudut kapasiti bot yang boleh membawa pemancing ni, adakah ada had tertentu ataupun bagaimana? Ya, dia sebenarnya dari segi aktiviti memancing ni, saya just nak terangkan di sini bahawa Jabatan Perikanan dari segi aktiviti memancing ni kita benarkan dari segi penggunaan bot nelayan kita, walau bagaimanapun dari segi untuk membawa penumpang yang selain daripada kru adalah perlu mendapatkan kebenaran daripada Jabatan Laut lah. Dan berdasarkan kepada isu bot ini, dia mempunyai lesen yang sah. Dia telah ada renew pada bulan 6 dan dia sah sehingga bulan 6 2021 lah. Dari segi lesen memang tidak ada masalah lah. Bagi bot ini memang perikanan telah
meluluskan vessel untuk vessel ini beroperasi lah. Cuma dari segi membawa penumpang yang bukan pada kru, itu perlu mendapat kebenaran daripada Jabatan Laut lah. Untuk membawa penumpang dari segi aktiviti untuk mencandak sotong, untuk aktiviti memancing ataupun menggunakan vessel perikanan, vessel yang nelayan untuk membawa penumpang selain daripada kru untuk ke taman laut dan sebagainya lah. Itu perlu dapat kebenaran daripada Jabatan Laut. Mungkin ada nasihat situan. Katanya musim ini bukan musim apa. Ya. Secara dasarnya sebenarnya sekarang ni memang tidak, dari segi kita pun sebut tahu waktu ini memang waktu tidak ada masalah sebenarnya dari segi sebab biasanya di pantai timur ni cuma keadaan laut yang bergelora waktu musim terkujuh biasanya antara bulan 11 hingga bulan 2 lah. Cuma sekarang ni apa yang berlaku ni adalah mungkin sesuatu yang di luar jangka. Buat masa ni memang keadaan seperti biasa sebenarnya. Memang tidak ada masalah dari segi nelayan, memang menangkap ikan seperti biasalah. Memang sekarang ni pun musim sotong yang banyak antara bulan April hingga bulan Ogos lah kebiasaannya. Jadi memang tidak ada masalah kebiasaannya. Jabatan Perikanan Kelantan juga memaklumkan pihaknya tidak menyekat ataupun menghalang sebarang aktiviti menangkap ikan dan juga memancing di laut pada masa ini. Dan seperti yang dimaklumkan, bermula April sehinggalah Ogos merupakan musim mencadak sotong yang mana peluang ini digunakan oleh para pemancing untuk turun ke laut. Dan setakat ini untuk makluman, saya baru mendapat perkabaran bahawa kesemua mangsa ataupun mereka yang terselamat telah pun dibenarkan keluar. Hanya tinggal seorang tekong sahaja, iaitu Encik Azhar yang masih lagi dirawat di Hospital Raja Perempuan Zainab II Kota Baru, di mana saya juga dimaklumkan bahawa beliau tidak dapat ditemu ramah kerana terlalu trauma dan juga kesal kerana tidak dapat menyelamatkan beberapa orang rakannya ketika kejadian tersebut. Sebelum saya sampai ke sini, saya melewati kawasan kemah yang menempatkan keluarga mangsa yang setia menanti sejak daripada hari pertama kejadian, dan sudah pasti mereka mengharapkan satu sinar baru dan juga mengharapkan agar mangsa yang ditemui itu selamat. Namun seperti yang dimaklumkan oleh pihak mencari dan menyelamat ini, agak sukar untuk mendapatkan peluang yang cerah bagi mendapatkan keadaan mangsa yang selamat. Ini kerana keadaan laut yang luas dan keadaan cuaca yang tidak menentu ini memungkinkan ataupun menyukarkan mereka untuk menjalankan operasi mencari dan menyelamat. Saya akan bawakan perkembangan lanjut dari semasa ke semasa mengenai operasi mencari dan menyelamat 3 lagi mangsa bot terbalik ini. Saya kira itu saja dapat saya laporkan langsung dari Kuala Kemasik ini, kembali bersama dengan rakan setugas di Bukit Kewangan. Silakan. Baiklah, terima kasih Wakil Astro Awani Kelantan Muhammad Fandi Muhammad atas laporan itu tadi.